Okey. Ni kalau ada apa-apa, tuan-tuan dan puan saya panggil lah. Saya tak nak panggil anak-anak ke apa. Tuan-tuan dan puan tanya, nak tanya apa saja. Okey. Untuk makluman semua, kegiatan persatuan kelab USM tertakluk kepada undang-undang dan perlembagaan negara. Kita tak boleh nafi dan kita tak boleh lari daripada perkara ni. Dan juga Akta Universiti dan Kolej Universiti, kaedah tata tertib pelajar dan juga peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari masa ke semasa oleh pihak pengurusan USM. Sebelum saya nak cakap banyak, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak tengok buku panduan pengurusan pelajar ni HCP keluarkan? Terutamanya kepada Presiden, Setiausaha, Timbalan, Bendahari yang ada perkembangan jawatan tu, jangan ingat nak ambil point saja. Buku ni penting ni. Kalau siapa kata tak pernah tengok, nampak kot. Nampak kan? Siapa kata tak pernah tengok memang nak kena lah tu. Baca fahamkan. Okey. Apa yang saya nak bagi taklimat pagi-pagi ni semua berdasarkan ni lah. Tu lah sebenarnya. Okey. Kelab ataupun persatuan pelajar di USM ni sebenarnya dikawal oleh HCP melalui pegawai HCP sepenuh masa yang mempunyai kuasa dan fungsi yang telah ditentukan oleh universiti untuk mentadbir persatuan pelajar. Pihak persatuan pelajar bertindak seperti berikut, iaitu mengawal selia kegiatan pelajar, menghadiri atau mengawal perjalanan mesyuarat, mengarahkan persatuan pelajar bertindak atas sesuatu atau memberi arahan seperti yang diarahkan oleh VC atau TNC. Seterusnya mentadbir pengurusan persatuan pelajar seperti permohonan menubuhkan persatuan pelajar, perlembagaan persatuan, permohonan keahlian dan sebagainya, bla 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 bla. Untuk siapa yang dah tahun 2 terutamanya dah tahu dah apa pun sebenarnya semua ni. Okey. Tak ada soalan lagi ke apa-apa? Tanyalah. Okey, tujuan taklimat pagi ni. Secara umumnya saya nak menerangkan garis panjang secara umum je, sebab detail semua dah ada dalam buku. Semua dah ada dalam buku ni. Dan juga mana nak dapat buku nak dapat buku Encik Cha dapatkan di HCP lah. HDC di Hebat. Besok hari pertama dah mula masuk tu terus pergi dapatkan buku. Ni dia. Ada buku ni. Free kan? Menurut pegawai HCP, soft copy akan diberikan. Penting ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kalau lah tak ambil, rugi sebab inilah dia. Okey, sebenarnya bila ada buku ni, mudah untuk urusan kita. Bagi supaya kita kena ikut peraturan lah. Okey. Ada orang kata, leceh lah nak buat, semua nak kena ikut peraturan, semua nak ikut undang-undang. Sebenarnya kita tak boleh lari tuan-tuan dan puan-puan. Memang itulah dia, sebagai manusia kita tak boleh lari dari undang-undang. Nak macam mana? Kita lahir pun ikut peraturan. Nak register nama pun ada peraturan. Nak tentukan katil baby cot pun ada peraturan di hospital. Jadi tak boleh lari. Sebenarnya kalau dari segi bahasanya, bahasa kasarnya, kita ni yang membezakan kita dengan haiwan, peraturan lah, undang-undang lah. Okey. Lagi-lagi tuan-tuan dan perempuan ni dah pelajar universiti, patut je kita tak ada masalah dengan peraturan. Okey. Apa lagi? Sebenarnya selain benda tu, tujuan kita pagi ni sebenarnya nak bagi memudahkan pengurusan pelajar dan universiti merujuk kepada kaedah dan peraturan yang berkaitan, dan juga memudahkan pihak pengurusan pelajar menjalankan tanggungjawab bagi menyelesaikan isu-isu yang berlaku. Setakat ni ada apa-apa tak? Tanya apa saja. So far tak ada pertanyaan apa-apa lagi selain daripada tanya buku. Okey. Kegiatan belajar. Ini berdasarkan apa yang saya ingat. Mungkin tuan-tuan dan puan ada idea lain. Inilah saya bagi contoh kegiatan akademik. Apa? Seminar, forum, bengkel, simposium, persidangan, debat, pidato, pertandingan berkaitan. Ini antara contoh-contoh yang saya ingat lah waktu saya dalam zaman saya dulu. Latihan dan kepimpinan, kursus, bengkel, camp motivasi. Kalau macam kesenian, festival seni, pameran seni, pertunjukan filem, sayembara puisi, pementasan kebudayaan,
Waktu zaman saya belajar dulu, kami pernah buat apa, waktu konvo semasa dulu saya di SIM Raya. Kami ada zaman-zaman saya tahun 90-an dulu, kami ada apa belon panas lah. Ana? Belon, kami persatuan belajar kami anjurkan waktu konvo tu siapa bayar berapa ringgit? RM10. Bayar. RM10 ke RM20 naik belon. Syok oh. Saya taklah kata you all kena buat di USM ni, tapi antara benda-benda yang seronok lah kan, waktu konvo. Menarik, menarik. Try lah. Siapa tahu kalau kali ni boleh, tapi kita kena buat kata kerja yang hebat lah kan. Ini balik-balik jual pisang goreng. sorry. Ni bukan nak merendahkan apa. Balik-balik jual nasi lemak, jual air tebu. Buat yang aktiviti yang menarik. Kreatif. Saya dulu kami waktu apa, bukan nak belagak, nak tunjuk hebat macam mana, saja nak berkongsi pengalaman orang dulu-dulu ni. Kami ada pameran statik askar, dan dalam masa sama kami boleh naik truk askar dan apa, kereta perisai. Kereta kebal, kereta perisai askar tu round satu USM jalan. Memanglah apa, sesak jalan, tapi ada waktu-waktunya memang jalan dibuka untuk siapa-siapa pelawat naik kereta perisai, kereta kebal askar keliling, tentera lah, keliling kawasan UC Melaya. Dan itu adalah salah satu acara yang mendapat perhatian yang ramai orang lah, selain daripada naik belon panas tu. Sebenarnya seronok. Maknanya kita tak tertumpu pada tapak pesta, beli tudung ke, tengok konsert ke, macam-macam aktiviti boleh kita buat. Okey. Apa lagi aku nak cakap ni? Pameran pendidikan, kempen derma darah ni biasa. Pemeriksaan kesihatan, kita semula, eksplorasi alam, program motivasi. Sekarang musim apa, naik basikal lah, apalah, kelas agama, ceramah agama. Macam sukan, karnival sukan, silat olahraga, benda-benda yang dah biasa ni. Sukan lasak, outdoor, seminar, pertandingan sukan, hobi dan rekreasi. Yang ni jaga trekking. Okey, khidmat sukarelawan pun menarik juga. Kan? Okey, selain betul lawatan dan mobiliti, saya tak pasti zaman-zaman you all ni, zaman tengah tak ada duit ni, sebenarnya macam agak malang jugalah. Macam saya dulu, waktu saya MPP, saya rasa MPP sekarang tak kot. Kami pergi Australia, pergi Hong Kong setiap tahun tau. Dan betul itu MPP, belum lagi persatuan macam saya, Persatuan Anak Negeri Johor. Kami pergi Singapura. Seronok sebenarnya, seronok. Macam you all saya tak tahu macam mana zaman sekarang, mungkin ada masalah kewangan ke apa ke. Tapi tak apa. Ni antara contoh-contoh aktiviti yang sebenarnya boleh dibuat. Okey, yang ni ni penting ni, kita dah start masuk macam mana panduan pengurusan persatuan ni. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apa saja tindakan kita berhubung dengan aktiviti persatuan ataupun kelab, dia melibatkan nama universiti. Ingat adik-adik, ingat ni pakcik nak cakap ni, tuan-tuan dan perempuan, tak kira lah dari segi letterhead, dari segi kandungan surat, ejaan, tak kira ejaan bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, kalau silap malu lah nama universiti. Sebenarnya kenapa kena berhati-hati, sebab dia mewakili nama universiti. Itu je, kena jaga. Sebab bila tuan-tuan dan perempuan berhadapan dengan masyarakat luar, sebenarnya itulah dia, mewakili universiti. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, sebelum saya lupa, jangan seronok sangat kita post dalam Facebook dan Instagram berkaitan dengan forum.
itu melalui pejabat. Pengamalan ada masalah putus-putus. Okey kot. Okey, kita proceed. Okey, contoh dari segi perolehan semua urusan perolehan pembelian mesti mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pejabat HCP, Jabatan Bidari dari semasa ke masa. Perlu ada quotation dan sebagainya. Tak boleh sewenang-wenang buat suka hati bacaan duit kita sendiri. Ingat, duit ataupun peruntukan yang digunakan adalah peruntukan universiti. Kalau peruntukan universiti bermakna peruntukan kerajaan. Peruntukan kerajaan bermakna peruntukan rakyat. Ingat, jangan ingat. Yelah, kalau tak pun, kalau kita kata, oh duit tu duit persatuan, kita dapat sumbangan. Memang betul, sumbangan daripada penaja dan sebagainya. Tapi kita kena ada transparansi. Kita kena ada integriti. Tak boleh guna duit tu sewenang-wenang. Sebab kita ada peraturan. Ya, ingat, tak boleh sewenang-wenang. Contohnya nak buat beg ke, nak buat baju ke, nak buat topi ke, nak buat jual apa ke, kena dapatkan peraturan. Jangan sewenang-wenang. Maknanya kena dapat kebenaran universiti. Pegawai UHCP ataupun penasihat perlu dimaklumkan terlebih dahulu. Okey, selain daripada itu, akaun di Jabatan Bidari akan dipantau Jabatan Bidari. Tidak boleh buka akaun sendiri. Okey, pelajar ataupun persatuan terutamanya tidak boleh buka akaun sendiri. Akaun tak boleh guna akaun bendahari. Personal tak boleh. Mesti akaun yang berada di HCP. Maksud saya di bendahari. Okey, tak boleh. Yelah, tanpa kebenaran universiti lah. Sebab bukan apa. Untuk mengelakkan salah guna, mengelakkan kecurian dan sebagainya. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? So far okey ke? Ataupun saya cakap seorang-seorang penat ni? Okey, kegiatan pelajar yang diajarkan oleh persatuan pelajar yang daftar dengan pejabat HEPA saja. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pelajar memang boleh buat aktiviti, tapi mestilah aktiviti yang telah mendapat kebenaran daripada universiti. Tak bolehlah memandai-mandai buat tanpa kebenaran universiti. Okey? Ada nak tanya apa tak? So far tak ada. Penat ni. Okey. Persatuan kelab adalah bertanggungjawab sepenuhnya. Ingat, tuan-tuan dan perempuan jangan syok sendiri. Persatuan dan kelab bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan kegiatan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Okey, pengarah program ataupun sesiapa yang berkaitan mesti bertanggungjawab untuk buat kertas kerja dan maklumat lengkap seperti yang ada dalam panduan. Sebenarnya semua tu ada dalam ni. Ada contoh borang-borang dan sebagainya. Kalau kata tak tahu memang tak patut sebab HCP ada dah keluarkan dah. Lepas ni daftar balik bulan 10 nanti, dapatkan antara perkara utama selain dia berebut bilik ke, berebut dapat apa bilik yang cantik menghadap pokok ke apa ke, pergi HCP ambil buku panduan ni. Macam-macam ada. Okey. Semua pemenang kegiatan pelajar hendaklah dihantar ke jabat HCP dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk bagi kegiatan yang memerlukan kelulusan atau pembiayaan agensi luar. Okey, kita kena ingat tuan-tuan dan perempuan, biasanya kita dapat pembiayaan daripada Shell ke, kadang-kadang dapat penaja daripada syarikat tertentu. Kena maklumkan pada universiti. Okey, ada soalan? Cara report akaun. Okey, kejap. Tak nampak je Cara report akaun bank unofficial club tertentu. Tak faham lah. Macam mana? Okey. Macam ini. Cik Jason macam ni. Bila kita ada aktiviti persatuan, setiap persatuan ataupun kelab mesti ada akaun bank dia, betul tak? Betul tak? Kita ada akaun biasa yang setahu saya contoh persatuan sejarah ke, persatuan bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, persatuan apa ke, mesti dah ada akaun dia. Itulah maksud saya, tak boleh guna akaun persendirian. Selalunya berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya saya mengakui waktu saya belajar dulu pun sebagai pelajar, kita ni macam marah lah sebab semuanya nak melalui HCP, semuanya. Tapi sebenarnya
itulah dia yang menyelamatkan tuan-tuan dan perempuan daripada kena soal sekiranya jadi apa-apa. Sebab kalau akaun masuk akaun peribadi, tanggungjawab pada saya sepenuhnya. 4,000 hilang. Contohnya, 4,000 cash hilang. Siapa nak jawab? Kalau melalui HCP ataupun bendahari, okeylah sebab semuanya ada receipt, ada invoice dan sebagainya. Okey. Ada lagi tak nak tanya? Siapa? Okey, Jason. Puati. Sorry sebab kita tak boleh communicate secara verbal, jadi lambat lah. Sebab ada yang guna personal account. Okey, tak boleh. Ingat tak boleh guna, tak boleh menggunakan akaun peribadi untuk menjalankan aktiviti persatuan. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap tak boleh. Nampak ni pangkah X, bukan X-Men tetapi salah. X ni bermakna tak boleh. Sebab kalau jadi apa-apa, orang yang simpan duit tu menggunakan akaun peribadi itulah yang kena. Dan bukan saja persatuan boleh diambil tindakan, tetapi pelajar yang menggunakan akaun dia tu untuk kegiatan persatuan, maknanya akaun peribadi, boleh kena tindakan tata tertib. Maksud saya boleh, kan? Boleh. Bayangkan kita tahu dalam persatuan ada ramai orang, ada yang suka kat kita, ada yang tak suka kat kita. Inilah ada peluang nak report pada universiti. Dia kata orang ni guna akaun peribadi, siphon duit persatuan 100, beli tiket wayang dengan girlfriend ke apa ke, ambil duit kelab banyak apa 2,000 beli basikal ke apa ke. Jadi ingat tak boleh aktiviti persatuan atau kelab, tak boleh menggunakan akaun peribadi, mesti guna akaun rasmi yang ada di HCP ataupun di bendahari. Itu je. Ada nak tanya apa lagi? Ada okey ke? Siapa ni? Dorin? Dorin ke apa ni? Jason. Okey kot. Advance money boleh tak? Salah tak? Kecil sangat tulisan ni. Salah tak dari segi perspektif undang-undang? Maksudnya guna duit sendiri dan duit claim kemudian. Okey. Perkara ni tak digalakkan. Oh ada pelajar silap ni. Perkara ni tak digalakkan. Sebolehnya janganlah guna. Sebab kenapa nak guna duit kita? Cik Sheila, oi. Jangan guna duit kita. Sebab persatuan ada duit. Kalau tak ada duit, janganlah buat. Senang aja. Okey, dalam keadaan tertentu bolehlah kita kata lebih kurang apa ke. Tapi sebenarnya jangan. Benda ni tak boleh diamalkan. Sebab bila kita nak buat satu aktiviti, okey, berdasarkan pengalaman saya lah, tuan-tuan mungkin lagi, tuan-tuan dan perempuan zaman sekarang ni lagi canggih. Bila kita nak buat projek, contohnya kan, mesti kita fikir apa aktiviti, objektif, apa semua. Dan paling penting sekali selain daripada tempoh ke apa ke, paling penting sekali bajet. Bajet. Okey, bajet tu dapat dari mana? Adakah peruntukan universiti, adakah daripada tajaan, ataupun atas daripada collection, ataupun hasil daripada jualan barang-barang. Bila dah tu, kita usahakanlah untuk dapatkan bajet tu. Okey, ada orang kata, oh tak apalah kita guna duit sendiri, nanti reimburse balik. Tapi bayangkan kalau tak cukup duit nak reimburse, macam mana? Selalu jadi macam ni. Jadi seeloknya jangan amalkan benda-benda macam ni. Okey? Okey, okey, apa lagi? Ada apa pertanyaan lagi tak? So far tak ada. Okey, tempahan tempat dan kelengkapan. Seperti biasa, kena booking, apa semua, pembangunan kena dimaklumkan, Jabatan Pembangunan dan Aset dan juga pejabat pendaftar. Okey, selalu ni, cukai dan lesen pertunjukan. Perkara ni sebenarnya dah jadi norm dah jadi biasa. Saya tahu selalu kita buat pertunjukan buka wayang, kita buat selalu persatuan buat buka buat show, ada cerita movie collect RM2. Sebenarnya kan tuan-tuan dan perempuan, kalau ikut betul-betul kita dah melanggar undang-undang sebab kita tak boleh, sebab kita kena ada lesen. Sebenarnya kalau macam ni kita biasanya kita macam seolah kita macam tutup sebelah mata, tapi sebenarnya tak boleh. Kita dah salah guna, kita dah infringe akta hak cipta, copyright semua ni. Kita tak boleh. Patutnya kita dah akan dapatkan permit dan lesen untuk buat tunjuk Upin Ipin kat
DK2 ke, cerita apa Rainbow ke, cerita apa ke. Jadi sebenarnya kalau ikut peraturan kita kena dapatkan lesen dan permit untuk perkara ni. Dan kelulusan dan bayaran hendaklah diuruskan sendiri persatuan kelab dengan majlis kebenaran tempatan. Tapi biasanya benda ni orang ignore. Sebenarnya daripada zaman saya dulu, kami salah satu cara paling mudah nak dapat duit untuk projek kami buat ni lah, buat movie, buat show. Kita sewa CD, sewa tu, bayar RM2, RM3, seronok lah. Pergi tengok wayang dengan girlfriend ke apa ke, dekat dewan kuliah. Sebenarnya kalau ikut betul-betul sebenarnya salah tu sebenarnya. Sebab dia melanggar akta hak cipta dan sebagainya. Okay. Macam ni lah cakap. Bukan hiburan, melibatkan penjualan tiket dan sebagainya. Sebenarnya kena dapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa. Okey, saya nak tunjuk ni yang last kali ni, representasi berhubung dengan universiti. Macam saya dah cakap tadi. Oh, sorry. Okey, tiada pelajar pertubuhan badan atau kumpulan pelajar boleh tanpa kelulusan naib chancellor membuat apa-apa representasi atau apa-apa perhubungan lain. Sama ada secara lisan, bertulis atau dalam apa-apa cara. Maknanya Facebook, Instagram dan lain-lain. Okey, sebenarnya macam ini. Selalunya kita bukan nak kata kita menyekat kebebasan bersuara lah, melanggar hak asasi berdasarkan perlembagaan lah dan sebagainya. Sebenarnya kita semua bebas nak bersuara apa semua. Tapi isunya apa statement yang kita keluarkan tu betul ke ataupun berunsur hasutan ke, fitnah ke, betul ke fakta. Lainlah kalau kita nak cakap dalam Facebook pasal saya keluar pergi tengok wayang ke, saya pergi panjat gunung Kinabalu ke, tu tak ada masalah. Yang jadi masalah maksud saya berepresentasi berhubung dengan universiti ni, maknanya kita contohnya mewakili persatuan basikal berbasikal Universiti Sains Malaysia membantah penganjuran Lito di Langkawi tahun ni. Sebenarnya nama universiti tu, ingat tuan-tuan dan puan, nama universiti tu tidak boleh sewenang-wenangnya digunakan. Sebab betul ke USM secara rasminya membantah, contoh je lah perlombaan Lito di Langkawi, contohnya. Lainlah kalau kita nama, saya Izwan membantah, tu tak apa. Jangan gunakan jawatan ataupun persatuan untuk menyuarakan sesuatu sebab dia akan mengaitkan nama universiti. Itu je. Nak cakap pasal lain tak apa. Asalkan menggunakan nama kita. Jangan menggunakan nama persatuan atau kelab yang boleh menyebabkan nama universiti terjejas. Itu saja. Okey. Kalau ada kelab yang digabung dengan kelab lain tanpa noti awal kerana penguasaan kelab, ada cara tak untuk dispute atau prosedur untuk mohon kaji semula atau proses pembicaraan semua kelab? Okey. Macam gini. Baguslah Jason, kau tanya banyak. Okey. Kalau ada kelab yang digabung kelab lain tanpa notis awal, sebab saya tak pasti, selalunya perkara ni berlaku antara sesama all ataupun ada campur tangan daripada SCP. Sepatutnya apa saja pengurusan kelab perlu dimaklumkan, perlu ada notis. Pertama kepada barisan kepimpinan persatuan atau kelab dan juga kepada ahli. Okey, mesti ada notis, kena maklumkan. Dan okey, contohnya kelab apa yang saya tak nak sebut nama, nanti marah pula kelab. Saya bercakap kelab A ataupun kelab B. Okey. Ada arahan ataupun ada syur kelab A atau kelab B digabungkan. Sebelum perkara ini berlaku, kelab A perlu dapatkan, perlu bagi notis kepada ahli kelab A, kelab B pun perlu bagi notis, maklumkan. Kalau perlu ada pengundian ke, perlu ada persetujuan secara demokrasi, majoriti dan sebagainya, seeloknya macam tu lah, sebab kita tubuhkan kelab ni untuk membuat sesuatu yang positif, kan? Secara demokrasi kita naklah buat sesuatu. Tapi kalau dah jadi gaduh ni, apa gunanya kita berpersatuan kelab? Okey. Dan saya tak pasti apa maksud Jason. Tapi bagi saya, sebelum nak gabung ke, nak break up ke, nak apa ke, kena dapatkan pemakluman lah. Kena maklumkan kepada semua ahli, kena ada persetujuan dan juga seterusnya kena bawa kepada pengurusan di SCP. Okey. Saya yakin tuan-tuan dan puan tahu untuk menubuhkan satu kelab di USM ni, sebenarnya
mana-mana pelajar boleh dengan kelab pun sama. Kita jumpa kita testing. Testing. Okey, boleh ke? Okey ke? Dengar? Okey. Okey. Letih cakap ni. Okey, okey dan tu yang dengar kuat tu. Okey, okeylah saya teruskan. Saya tak tahu apa yang tuan-tuan dan puan-puan tertinggal, tapi secara umumnya macam inilah. Baru je. Sebagai orang yang ada berjawatan dalam persatuan atau kelab, bila kita nak mengulas sesuatu, kita kena ingat apa yang kita cakap tu adalah mewakili nama universiti, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan mengikut sadap aja. Fakta tu kena tepat, maklumat tu kena betul, dan yang penting sekali tidak melanggar mana-mana peraturan fitnah ke, hasutan ke dan sebagainya. Memang betul kita boleh menyuarakan ketidakpuasan dan sebagainya, tapi kita ada forum, ada ruang untuk tu. Okey. Protokol macam saya cakap tadi, apa saja maklumat berkaitan dengan contoh nak buat press conference dan sebagainya, kena dapatkan maklumat lah, nasihat lah daripada pejabat HEPA dan juga pejabat perhubungan awam. Kiranya melibatkan tetamu jemputan. Sebab kadang-kadang saya perasan, kadang-kadang isunya satu je, mudah je. Kita nampak orang tu Datuk, tapi kita tak tahu DATO ke, DATUK ke, ada Datuk Seri ke. Ada setengah orang dia tak kisah orang panggil dia Datuk Seri ke Datuk walaupun macam mana, tapi ada orang dia concern. Ada orang nak DATUK. Kalau DATO tu salah, tu kena. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya ini adalah satu latihan untuk kita bila dah keluar daripada universiti lagi, nanti berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan suasana yang lebih rasmi. Inilah ada belajar untuk
berhadapan dengan semua-semua ni. Dari segi protokol dan sebagainya. Dari segi kita nak sambut orang, contohnya macam Asyara, nak panggil apa? Tuan ke, encik ke, abang ke, kakak ke. Untuk biasa-biasa boleh lah. Tapi untuk upacara resmi takkanlah nak panggil makcik. Saya pernah dengar ada satu program universiti, saya adalah mungkin berlaku sedikit kesilapan kot. Dia tak panggil saya, tapi ada orang kebetulan tetamu VIP tu, dia datuk. Dan pelajar tu, salah satu tugas pelajar tu ialah mengiringi tetamu VIP tu untuk ke tempat duduk. Sepatutnya kita tuan-tuan dan puan-puan sebelum buat kerja tu, terutamanya Asyara, kita kena buat homework lah kan. Kita tahu panggilan dia apa, jawatan dia apa, orang mana dan jabatan mana dan sebagainya. Bukan main pakcik, makcik kan. Kita sepatutnya tak boleh lah buat macam tu. Kita ni pelajar universiti, bukannya, yelah, sepatutnya macam tu lah, tu je. Okay. Apa ni, kalau Inggeris, kalau AJK buat kerja ada international student, sebab I jadi student club selalu dengar yang international student either get high position tapi tak buat kerja, ada yang komplain hanya dapat AJK kecil atau terpisah. Tolong. Sangkut bab bahasa. Okey. Saya tak pasti apa maksud ni, tapi biasanya kalau kita dah ada jawatan, kena buat kerja lah. Kalau setiausaha, buatlah kerja setiausaha. Kalau berdari, buatlah kerja berdari. Okey, biasanya yang ikut pengalaman saya, jawatan ni dipertandingkan. Betul tak? Biasanya kalaulah setiausaha tu tak buat kerja ataupun tak nak buat kerja ataupun apa-apalah yang negatif-negatif tu, saya rasa persatuan ada kuasa untuk mesti boleh gugurkan dia, terminate dia dengan cara apa. Mesti ada caranya, undi tak percaya ke ataupun macam mana ke. Mesti ada proses dia. Dan bagi saya, kena buat kerja lah. Kalau berdari, buatlah kerja berdari. Dan yang ada international student, okay, international student tak semestinya dia terang English pun kadang-kadang. Dan kita, sebelum nak lantik dia, kita kena pastikan dia nak buat kerja dan dia boleh buat kerja lah. Saya tahu dalam keadaan tertentu, kita suka inyayakan kawan, suruh dia pegang jawatan tu saja, kadang-kadang nak kenakan dia. Kita calonkan nama dia, ramai-ramai sokong dia jadi pengerusi. Padahal dia tak nak menjadi pengerusi. Saya tahu, pengalaman saya dululah, mungkin sekarang student lagi baik lah kot. Kami dulu saja, kadang-kadang kami dululah, saja nak kenakan kawan-kawan, lantik dia jadi penari dan semua orang sokong jadi penari. Sedangkan dia tak nak pun jadi penari. Dia nak jadi IJK biasa je. Itu je lah. Okey kot. Tapi itulah, bila pelantikan tu kena pastikan lah, sebab kita yang melantik, kita yang mengundi. Pastikan orang yang kita lantik tu boleh buat kerja. Tu je. Kalau tak nanti persatuan kita juga yang teruk. Okay? Sebab kerja ni bersama-sama. Bukannya setiausaha saja, bukannya pengerusi saja. Saya tahu dalam keadaan tertentu, pengerusi yang buat kerja. Yang ahli lain tak buat kerja, nak dapat nama, nak dapat point. Betul tak? Dalam keadaan sekarang, universiti ni semua nak point. Kalau boleh, apa saja aktiviti semua nak ada jawatan. Okey. Okey, contoh dari segi saya sambung dari segi apa? Bahasa Malaysia, penggunaan bahasa Malaysia semua spanduk, banting, poster, risalah, bla 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 taklah menggunakan bahasa Malaysia kecuali setelah mendapatkan kebenaran daripada pejabat HEPA. Biasalah dalam Malaysia kita gunakan bahasa Malaysia lah. Majlis rasmi hendaklah menggunakan bahasa Malaysia kecuali melibatkan perlukan luar negara. Sebenarnya common sense tuan-tuan dan perempuan, benda-benda macam ini tak perlulah saya nak cakap. Kita tahu kalau melibatkan international memang kena English lah, dan kalau dalam Malaysia apa masalahnya kena guna bahasa Malaysia lah. Itu je. Okey, mesyuarat agung. Mana-mana kelab yang menekan mesyuarat agung mesti mendapat kelulusan pejabat HEPA atau PTJ Pekan. Semua orang tahu benda-benda macam ni tak patutnya ada isu dan sebagainya. Ada apa lagi tak chat? Okey, sorry saya tak baca habis. Jason, sorry. Boleh laporan tentang kerja ETC dibuat dalam bahasa Inggeris kalau AJK buat kata ada international student. Okey. Ni terpulang lah dalam persatuan kelab tu. Biasanya kita tak menghalang pun penggunaan bahasa Inggeris dalam penulisan suatu laporan. Terutamanya melibatkan keahlian persatuan kelab yang melibatkan ramai ataupun ada beberapa pelajar daripada pelajar international. Kalau saya, apa salahnya buat dalam bahasa Inggeris? Sebab tak ada masalah.
maksud saya utamanya kalau yang melibatkan upacara rasmi tadi, kalau dah semuanya audience ataupun tetamu pun orang Malaysia, gunakanlah bahasa Malaysia. Dan kalau untuk persatuan tu contohnya, semuanya pelajar adalah pelajar Malaysia, memang kena buat dalam bahasa Malaysia lah laporan. Kecuali persatuan tu memang persatuan yang ramai ataupun majoriti pelajar luar negara, buatlah dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat dalam bahasa Malaysia pun tak ada masalah juga bagi pandangan saya, sebab pelajar luar negara pun belajar juga bahasa Malaysia. Walaupun apa LKM 100 dan sebagainya, bila masa dia orang pun boleh belajar juga untuk belajar bahasa. Jadi tak ada sebab kalau kita kata kita tak boleh buat laporan tu dalam bahasa Malaysia. Boleh juga, sebab inilah peluang untuk dia orang belajar. Okey. Selalu dengar je saya either get high, get high, tak okey, ini apa kot. Okey. Tak apa, next. Okey, ni yang saya cakap tadi. Penubuhan persatuan pelajar, okey, mudah aje. Kalau kita tengok dalam ni, berdasarkan peraturan mudah aje. Tidak kurang 10 orang pelajar, maknanya mesti sekurang-kurangnya 10 orang pelajar, mesti dengan kelulusan Naib Chancellor untuk menubuhkan badan pelajar yang terdiri daripada pelajar universiti. Boleh. Tapi dia mungkin di HCP dia ada peraturan lah, kalau nak tubuhkan tu mesti orang dah kena dapat kebenaran daripada HCP dan lebih dulu dan sebagainya. Bagi saya kita tak ada masalah dari segi nak tubuhkan satuan, sebab kalau saya tak pasti Puan Fana, kita persatuan ada berapa? 1 lebih? 106, ada banyak. Jadi tak ada masalah. Siapa tahu lepas ni dapat idea nak tubuhkan persatuan apa, boleh, tapi dapatkan kebenaran VC dulu dan pastikan minimum ahli sekurang-kurangnya tak kurang daripada 10 orang. Buatlah apa-apa persatuan apapun. Okey. Okey, pihak HEPA bertanggungjawab untuk membuat keputusan terhadap pemenang penubuhan satu persatuan pelajar. Macam saya cakap tadi lah, HP bertanggungjawab, rujukannya berdasarkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan USM dan juga Kaedah Universiti Sains Malaysia Tata Tertib Pelajar. Ada apa lagi tak nak tanya, tuan-tuan? Saya minum dulu sorry, saya haus. Saya kata pun dahaga, bismillah. Habis dah ni, tapi diorang tak tanya. Okey, syarat dasar menganjurkan kegiatan. Semua kegiatan pelajar yang diajukan oleh mana-mana persatuan mesti mendapat kelulusan HEPA. Semua orang tahu, tak payah cakap pun tak apa. Tanggungjawab pejabat HEPA untuk mempertimbangkan permohonan yang diterima daripada mana-mana persatuan pelajar. Okey, syarat tidak melibatkan kegiatan yang dilarang di bawah mana-mana peraturan bertulis negara. Contohnya yang perlu melibatkan permit poli dan sebagainya. Bagi saya ini tak ada masalah sekarang dengan keterbukaan kerajaan yang ada dengan peraturan yang ada. Pelajar pun semua dah dibenarkan berpolitik dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma jangan melampau, tu je lah. Ingat tuan-tuan dan perempuan, di samping kita diberi kebebasan semua-semua ni, kita kena ingat kita datang universiti untuk belajar, bukan untuk terlalu berpolitik. Bagi saya politik ya, betul, tapi jangan terlalu sampai tak pergi kelas, ponting kelas, buat assignment pun orang sini kata apa, halang balai dan sebagainya. Okey, boleh tahu prosedur jika kita nak jemput orang luar, contoh YB ke untuk resmi program, boleh ke? Sebenarnya tak ada masalah untuk jemput orang luar. Nanti siapa, Cik Nur Atira, tengoklah dalam buku ni. Cara balik nanti baca. Baca. Sebenarnya tak ada masalah nak jemput. Tak ada masalah. Yang penting ikut proses. Sebelum tu biasalah kita contact lah pegawai khas YB tu, okey ke untuk tarikh ni dan sebagainya. Tapi sebelum secara resminya kita kena dapatkanlah kebenaran universiti. Maksudnya kebenaran tu dari segi proses, dari segi letterhead surat dan sebagainya. Dan tu universiti pun akan check program ni macam mana, sampai kalau kita nak jemput menteri besar menteri besar Perak ke, ketua menteri Pulau Pinang ke nak datang, program tu macam mana. Takkanlah kalau kita nak jemput ketua menteri tapi dari segi kehadiran cuma 20 orang je yang datang. Universiti kena ambil kira semua tu. Okey? Okey Atira, Puati, ada nak tanya lagi? Okey kot? Bagus, faham.
Atira ada program, nak buat program apa nanti sampai nak panggil YB ni? Tak respon, malu lah. Okey, macam seperti yang saya cakap tadi lah, semua kegiatan kena dapat kelulusan daripada SCP, universiti, itu je. Sebenarnya tak ada masalah apa pun macam yang kita buat selama ni. Okey, duit. Saya ulang sekali lagi, semua kutipan wang dan sumbangan pengajaran mestilah atas nama Chancellor ataupun Perdana Universiti. Kena ikut prosedur Tak boleh letak nama Izwan ke, Farhana ke, Syirawanis ke, Atira ke, Jason ke, tak boleh. Okey. Ada. Saya mewakili Persatuan Negeri, saya tanya sebab sebelum ni pihak kami pernah buat kesilapan. Jadi bagi siapa okey. Lepas ni tak apa. Nasiblah dah kita learn through hard way tu, nasiblah kan. Jangan buat lagi lah. Itulah sebenarnya Atira dan tuan-tuan dan puan-puan yang lain. Seeloknya bila kita nak buat sesuatu tu kena bincang dengan sesama ahli, bincang dengan penasihat persatuan, pegawai SCP. Kadang-kadang memanglah kita tak tahu tanya, itu je. Sebab saya pernah berdasarkan pengalaman saya pernah tengok ada satu program tu panggil ketua menteri datang, tapi bayangkan yang datang partisipan cuma dah tak sampai 20 orang. Malu, macam mana nak cakap? Tak sampai 20 orang datang dan pegawai universiti pun tak dimaklumkan, proses program pun tak berlaku, program yang dianjurkan pun tak berjalan dengan baik. Dah tu kebetulan catering pun lambat datang. Jadi semua tu nasiblah nak cakap macam mana. Tu je. Okey, pasal duit dia. Ni lagi sensitif ni. Duit tak boleh ikut suka, tak boleh atas nama peribadi, tak boleh semua tu. Tak boleh guna duit kita dulu apa semua. Okey. Sekiranya kejap. Okey. Aktiviti melibatkan memungut derma, sumbangan atau tajaan dalam atau luar kampus mesti dapat kelulusan BC. Tak boleh main ikut suka. Duit tu nanti nak masuk dalam tabung, dalam akaun mana dan sebagainya, kena ada prosesnya, okey? Semua urusan publicity, media cetak dan elektronik adalah dirujuk kepada penasihat, pegawai penyiaran, pejabat HP atau pegawai PTJ yang berkaitan sebelum dikemukakan pada unit hubungan awam. Ingat, tak boleh syok sendiri, maksudnya tak boleh memandai-mandai. Bahasa kasar dia memandai-mandai lah. Kenapa? Sebab dia orang ada pengalaman, terutamanya di unit perhubungan awam, dia orang ada pengalaman macam mana nak keluarkan statement, macam mana nak address VIP yang datang dan sebagainya. Semua urusan surat menyurat, percetakan dan kewangan hendaklah mendapat perakuan dan kelulusan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Pertama sekali, kita kena pastikan letterhead yang diberikan betul, mendapat projek yang dilakukan tu ada kebenaran universiti. Kadang-kadang kita dah keluar surat apa semua, duit pun tak ada bajet, tapi program dah panggil YB tu, YB ni. Itulah dia. Tu yang selalu berlaku dan itulah yang universiti nak elakkan. Okey, semua poster, risalah, kerentang, banting dan sebagainya hendaklah menggunakan bahasa Malaysia. Okey, sekiranya perlu menggunakan bahasa lain, tak ada masalah, dapatkan kelulusan HEPA. Tu je, tak ada masalah pun. Okey, jawatankuasa penganjur bertanggungjawab memastikan ahli peserta menjaga nama baik universiti dan mengamalkan disiplin dan nilai murni. Ya, kena jaga. Macam contoh Persatuan Anak Negeri Johor, kena jagalah nama Anak Negeri Johor. Jangan buat malu Johor. Saya orang Johor. Saya bagi contoh je. Persatuan Anak di Sabah ke, Kelantan ke, bila buat aktiviti, buat yang terbaik. Bahagi nama persatuan kita tu hebat. Tu je. Okey. Laporan program. Laporan program, laporan kewangan dan ringkasan program hendaklah dikemukakan. Ni selalu juga saya tahu, selalu bila dah selesai program, persatuan atau kelab gagal, tak mau, malas nak buat report. Sepatutnya kena hantar sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat report dan kita ada postmortem, untuk projek yang seterusnya, kita punya pelapis, junior, adik-adik bawah kita boleh tengok. Kalau postmortem apa kesilapan, apa dan sebagainya. Penting laporan dibuat supaya kita boleh belajar. Oh, ni dia. Dan juga jadi rujukan. Bajet macam mana cara dapatkan bajet, contoh bagaimana approach pegawai ni dan sebagainya. Bila maklumat tu lengkap, senanglah
dan kita adalah rujukan untuk jadikan panduan pada masa datang. Okey. Kelulusan pihak berkesempatan perlu diperolehi sekiranya perlu untuk mempamer atau menggantungkan rentang. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan tak boleh sewenang-wenang nak letak iklan dekat pondok bas ke apa ke. Sebenarnya untuk aktiviti tu kena dapatkan kebenaran. Untuk secara detail tanya pegawai ICP ataupun pegawai yang berkaitan macam mana nak buat. Ingat jangan senang-senang nak tampal banting dekat pondok bas ke, nak tampal dekat, nak gantung banner dekat tiang telefon ke dan sebagainya. Tak boleh senang-senang macam tu. Permit atau lesen perlu diperolehi daripada pihak berkesempatan, polis, Kementerian Dalam Negeri, Majlis Medara Pulau Pinang, Majlis seberang Prime, MPKB kalau di Kelantan, sekiranya melibatkan itu penjualan tiket bayar cukai hiburan. Ini yang macam saya cakap tadi lah, selalu orang tak buat dan orang buat macam buat-buat tak nampak, tapi sebenarnya kena. Okey, nama dan maklumat diri. Contohnya kalau kita menganjurkan ada ceramah, kena betul lah. Saya tahu biasanya kita akan dapatkan maklumat tu daripada penceramah tu sendiri, tapi kadang-kadang kita ambil daripada internet, dan saya pernah jumpa maklumat yang kita ambil dari internet pun tak tepat. Dah lah tak tepat, lagi salah orang pula tu. Jadi itulah kena pastikan, kena check betul-betul. Ni yang paling penting. Penganjur perlu memastikan sumber kewangan yang ada mencukupi bagi membiayai program. Kalau bahasa ukur baju, ukur badan, ukur baju ke badan lah. Ukur baju apa? Ukur baju di badan sendiri. Kalau lah tak ada duit, tak payahlah nak buat program lawatan teknikal ke University of Hobart di Australia. Kalau duit cukup-cukup nak pergi UUM je lah. Macam tu. Macam saya tahu ramai yang angan-angan tu tapi sebenarnya tak ada duit. Nak buat operasi khidmat masyarakat, nak pergi ke mana? Contoh pergi ke Cameron Highland ataupun nak pergi ke Desaru kat Mersing. Tapi duit tak ada. Buat yang dekat je lah. Bila tak cukup duit, nanti berhutang lah. Itulah guna duit peribadi. Gunakan duit diri sendiri. Duit peribadi dulu. Lepas tu, bila tak ada siapa boleh nak cover, nak bayar, macam mana? Okey. Ini pun penting. Peserta yang atau penganjur ataupun peserta yang menyertai kegiatan rekreasi luar, lasak atau berbahaya seperti aktiviti lasak, perkhemahan hutan, dinasihatkan merujuk Pusat Sejahtera untuk dapatkan nasihat. Yelah, nasihat ubat. Kita boleh minta ubat daripada Pusat Sejahtera sebelum program memula. Sebarang kos tambahan jika ada perlu dibincangkan SCP terlebih dahulu. Juga perlu semak keperluan perlindungan insurans. Jangan main seronok aja nak buat aktiviti panjat gunung. Tapi yelah, kadang-kadang aktiviti tu tak cover insurans. Kalau patah kaki dan sebagainya, siapa nak menjawab? Okey. Aktiviti disertai semua peserta adalah di bawah tanggungjawab dan kerelaan sendiri. Penganjur perlu mengambil langkah keselamatan untuk memastikan kebajikan peserta program dipelihara. Ingat, jangan lepas tangan. Walaupun program tu dah selesai, pastikan semuanya in order. Laporan kena buat, kerusi meja pastikan berkemas, bukan main tinggal macam tu aja. Kena jadi persatuan yang bertanggungjawab lah, tu je. Ada nak tanya? Sebenarnya dah habis dah pun. Ada nak tanya tak? Tak ada lagi. Macam ni antara kelas ni sebenarnya macam biasa kita pun tahu pengarah program perlu mengemukakan borang permohonan mengajuk aktiviti kepada pejabat IPA dalam tempoh masa. Itu biasalah. Saya tak pasti berapa hari, 14 hari ke, 30 hari ke, saya tak pasti, 7 hari ke. Kena ikutlah peraturan tu. Bagi kegiatan yang memerlukan kelulusan atau melibatkan pembiayaan agensi luar seperti Kementerian Pengajian Tinggi. Ni saya silap. Permohonan adalah dihantar melalui pejabat hal pelajar. Ya, biasanya kadang-kadang kita nak melibatkan pihak luar, dapatkan tanjaan dan sebagainya, kita kena melalui pejabat SCP. Itu je tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, kelulusan mengajar kegiatan pelajar hanya boleh dikeluarkan oleh pejabat HEPA. Ya. Okey. Kecuali aktiviti yang dianjurkan di pusat pengajian ataupun di desa. Itu cerita lain. Okey, antara last ni,
tiada kegiatan boleh dijalankan tanpa kelulusan pejabat HEPA. Ini termasuk pengedar maklumat, gantung banner, risalah, poster dan sebagainya. Maknanya tak boleh mesti dapat maklumat atau pengetahuan. Ini sampai satu tahap kadang-kadang penasihat, pegawai, penasihat ataupun apa pun, siapa pun tak tahu. Bila satu terjadi, macam mana? Kita kena maklumkan pada HCP. Jangan buat sendiri-sendiri tanpa maklumkan pada universiti. Okey, terima kasih. 1 jam je pun. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya? Ada soalan? Okey, ada perincian maklumat boleh diambil di HDC. Itu je. Ni buku ni. Ambil lah. Kata nak bagi apa? Soft copy nanti okey. Inilah dia buku dia. InsyaAllah. Semua ada dalam ni. Dan untuk lebih lanjut, tanya pegawai dia. Ada apa lagi tak? Ada ke soalan-soalan lain yang saya tak jawab lagi? Oh, dia tanya boleh dapat soft copy buku tak melalui halaman HDC? Sheila, dia orang tanya boleh dapat daripada halaman HDC ke ataupun macam mana? Belum lagi. Pegawai HDC kata belum lagi. Dalam alah, Iko. Bila you all boleh bagi? Okey. Maknanya masuk bulan 10 nantilah Ada apa juga? Iko. Oh, betul lah. Kalau tak ada, tutup lah. Okey, saya akan. Okey, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Izwan daripada Pejabat Perundangan, kepada pelajar yang bertanya tentang buku panduan pertubuhan dan sebagainya. Kita di Pejabat HDC dalam proses melihat kembali perlembagaan pertubuhan persatuan dan juga penambahbaikan garis panduan yang ada, syarat-syarat yang ada. So kita akan rujuk kepada pihak TNC HEPA sendiri, dan baru kita akan bangunkan modul yang baru, peraturan yang baru, dan kita akan edarkan kepada semua pelajar. Dan saya juga nak maklumkan kepada semua, selepas ini kita akan permohonan persatuan, aktiviti persatuan boleh dibuat secara online, tapi masih dalam peringkat penambahbaikan dan belum diimplement. InsyaAllah by Oktober dah boleh kita laksanakan. Okey, saya harap semua peserta boleh faham. Jika ada sebarang pertanyaan, sebarang maklum balas ke apa tu, boleh juga melalui YDP masing-masing. Kita ada WhatsApp group dan boleh bertanya soalan melalui WhatsApp group, ataupun ke pejabat HDC dengan HEPA beza so kena ke HDC, bukan lagi ke HEPA, walaupun HDC bernaung di bawah HEPA. Okey, Puan Fahana telah berkongsi Google Form, minta semua peserta untuk beri maklum balas. Diwajibkan untuk semua peserta memberi maklum balas melalui Google borang penilaian yang telah dikongsi di ruangan chat. Okey. Jika tak ada
soalan lagi, saya sudahi program kita dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah kita, our lawyer University Science Malaysia, Encik Muhammad Izwan Hamdan. Terima kasih Izwan. Okay.